para jemaah muslimin muslimat yang terus mengimarahkan kuliah duha, ada yang dari kuliah subuh tadi terus bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, syukur kerana kita dipilih untuk berada di taman ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan, ibadah kita diterima dan kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipayungi oleh para malaikat bersama dengan kita di halaqah ilmu pada pagi ini dan mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk terus menyampaikan syarah berkaitan dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum. Sungguh Allah menyuruh kamu an tadbahu baqarah, supaya menyembelih seekor lembu betina. Penerangan yang lalu, kenapa berkali-kali Allah beri penekanan tentang siapa yang beri arahan, nak bagi tahu kepada nak bagi tahu kepada Bani Israel bahawa arahan ini bukan datang dari Nabi Musa, arahan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengimani, percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meyakini baginda telah menyampaikan apa sahaja wahyu yang Allah berikan pada kita 100%. 100%. Sebab kalau kita ada ragu, kita tak jauh beza dengan apa yang berlaku pada Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka. Berulang kali mereka mempertikaikan keabsahan, mempertikaikan sah atau tak arahan tu betul daripada Allah ataupun engkau sendiri yang pandai-pandai bagi arahan. Dan penyakit ini tuan-puan, penyakit ini ada dia punya descendant. Ada orang zaman sekarang ni ada yang rasa macam tu. Ya ke Nabi bagi semua? Kan dibandingkan pula Nabi dengan guru silat. Guru silat tak mungkin kalau dia tahu 10 buah, dia takkan mungkin bagi 10 buah tu diajarkan pada anak murid dia. Sebab dia kata dia perlu simpan 1 buah, paling tidak buah yang terakhir, supaya kalau anak murid dia berpaling tadah nanti, dia boleh kalahkan. Itu pertempuran. Ini tentang nak bawa masuk syurga. Takkan Nabi nak simpan-simpan.
rugi kalau kita ajar semua. Sebab yang memberikan pemahaman, yang mendatangkan hidayah, yang memberikan kepandaian itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia semua. Nabi tak sembunyi-sembunyi. Nabi telah beri semuanya. Sehingga Nabi dekat hujung hayatnya, kan Nabi kata, saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan. Saksikan ya Allah, aku telah menyampaikan. Kan ada ayat mana Allah beri warning pada Nabi, aku akan potong urat lehernya. Ayat mana ya? Saya lupa lah. Aku akan potong. Surah Haqqah. Surah Haqqah. Jom kita tengok surah Haqqah. Haqqah. Dan dalam surah Haqqah ni, dia adalah tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Ni. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kami turunkan pada dia Quran. Tanzilum min Rabbil Alamin. Okay? Kami turunkan pada dia Quran dan Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau Muhammad itu, kalau dia sampaikan Quran itu atas jalan dusta. Kalau Nabi reka-reka, taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan rekaan ini bukan semua, tak. Katalah satu ayat panjang, satu ayat walau taqawwala tu Nabi sebut walau taqawwalu. Kan perkataan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, Nabi ubah baris dia. Itu ba'dal aqawil tu ubah sikit. La akhadna minhu bil yamin. Sudah tentu kami akan rentap dia dari belah kanan, dari belah kanan. Kami akan tarik dia dari belah kanan. La akhadna minhu bil yamin. Kami akan tarik dia dari sebelah kanan. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan putuskan urat jantung dia. Itu jaminan Allah pada kita yang Nabi telah sampaikan Quran 100% tanpa sebarang perubahan. Allah kata dalam surah ni, kalau dia memandai-mandai buat-buat cerita, kami akan rentap dia dari sebelah kanan, ditarik tangan kanan, rentap dari sebelah kanan, dan kami akan putuskan urat jantung dia. Kenapa dari sebelah kanan? Kalau tuan-puan rujuk pakar jantung dekat IJN, urat jantung kita, dia datang dari sebelah kanan badan. Urat jantung kita datang dari sebelah kanan badan. Ayat ini sebenarnya mengagumkan. Kenapa? Allah datang bagi pihak Nabi untuk backup Nabi bahawa apa yang Nabi buat ni merupakan perbuatan paling jujur. Ayat ini menunjukkan Nabi paling jujur, paling terpercaya, paling amanah dalam menyampaikan. Sebab dengan dengan berakhirnya dakwah Nabi, kan, sampai ke hujung Quran tu turun, terbukti Nabi tidak pernah sampaikan sesuatu yang tergelincir daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi benar-benar orang yang terpercaya. Tak Nabi kekal hidup sampai akhir hayat dia. Dan ini adalah bentuk prevention. Nak bagi tahu ini aku janji antara Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah pernah bagi tahu Nabi, kalau kau macam-macam terhadap wahyu ni, aku akan buat macam ni. So Nabi berwaspada. Ini exit policy. Nah, kita sebut sebagai exit policy. Kalau penjawat awam, kan sebelum dia tanda tangan, dia perlu faham kalau dia buat kesalahan-kesalahan semacam ini, dia boleh di-terminate, boleh diberhentikan serta-merta. Kan antaranya kalau dia dihadapkan ke mahkamah, kena penjara sekurang-kurangnya 1 hari. Dia boleh di-terminate, dibuang kerja. Atau didenda lebih daripada RM2,000. Dia boleh dibuang kerja bila ada kes mahkamah. So samalah seperti ini, Allah bagi exit polisi. Kalau dia buat macam ni, tapi apa yang berlaku pada Bani Israel? Tak. Berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali ini didatangkan ayat itu dengan penekanan demi penekanan demi penekanan. Begitu. Kan, innallah, sungguh Allah yang menyuruh kamu. Bukan Nabi Musa, Allah yang menyuruh kamu. Antazbahu baqarah. Supaya menyembelih lembu betina. So Allah perintahkan mereka untuk sembelih lembu kerana dalam hati mereka dikuatiri masih ada sifat mendewakan lembu. Ini sebab nenek moyang mereka ada kes sembah patung anak lembu sebelum ni. Dan patung itu dibentuk oleh seorang lelaki yang namanya Musa Samiri. Sama nama dengan Nabi Musa, ya. Nama lelaki itu yang buat anak patung lembu tu Musa Samiri. Kerana dia nak jadi orang yang terkenal dalam kalangan kaum dia. Dan kisah dia ni diulas panjang lebar dalam tafsir surah Taha. Siapa lelaki dia? Musa Samiri. Dan ikut catatan sejarah, ahli-ahli tafsir melihat Musa Samiri ni pernah dipelihara oleh Jibril alaihi salam. Dia pernah dipelihara oleh Jibril kerana dia disorok dalam gua oleh mak dia untuk selamatkan dari dibunuh Firaun. Dia disembunyikan dalam gua, Jibril yang jaga. So Nabi Musa pada waktu itu dipelihara oleh Firaun. Dan Samiri dipelihara oleh Jibril. Tapi Nabi Musa menjadi baik, manakala Samiri menjadi sebaliknya. Maka oleh kerana dia lama dipelihara oleh malaikat, Samiri dia boleh nampak benda-benda yang pelik. Dia boleh nampak benda-benda yang pelik. So ringkaskan cerita, dia mengarahkan waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, dia mengarahkan emas-emas yang ada pada puak Bani Israel, yang mereka orang beriman, Bani Israel ini menjadi tempat penyimpanan emas oleh orang-orang Mesir Kipti. Semacam public gold macam itulah. Ataupun Ar-Rohnu. Bank waktu tu dikuasai, dipelopori oleh orang-orang beriman. Why? Sebab orang-orang beriman adalah trustworthy.
boleh dipercayai. Tuan-puan, kalau kita duduk dalam komuniti orang beriman sekarang, jiran kita nak tak percaya pada kita, tolong jagakan emas dia. Bukan kita percaya ke tak pada jiran kita percaya tak pada kita untuk jaga emas. So ini level kepercayaan orang-orang Mesir kepada Bani Israel. Negara non-Muslim begitu percaya dengan orang Islam sampai mereka boleh tinggalkan emas tanpa ragu. Kita dok kata, oh mereka ni degil lah, tak nak ikut Nabi dia. Tapi dari situ kepercayaan. Amanah. Amanah tu. Dahsyat. Satu mereka diberi peluang dan peluang berkali-kali. Sebab rupanya ada sisi baik yang kita perlu lihat dari mereka dan kita perlu belajar sungguh-sungguh. Sebab tu kalau ditanya umat akhir zaman ini, kan kita sangat banyak dah kekacauan dan kerosakan pada umat ni. Part mana yang kita nak dahulukan untuk kita sama-sama gembeling untuk bangunkan? Kalau saya percaya bahawa sifat amanah itu yang perlu didahulukan. Nabi sebelum dilantik jadi Nabi, Nabi terkenal dengan Al-Amin. The most trustworthy, yang paling dipercayai. Itu mengelak bonda nak tidur tak boleh. Bonda kena jaga juga. Itu ngelak namanya. So usahakan diri agar kita dipercayai. Kepercayaan bukannya kita suruh orang percaya kita, tak. Tunjukkan yang kita dipercayai. Kan saya sendiri saya berusaha untuk tidak cepat cerita hal ehwal orang pada orang lain. Saya cuba. Dan tanpa sedar benda tu jadi impak pada orang rumah. Tengah-tengah cerita tentang, dia biasalah cerita dekat tempat kerja dia, cerita sepupu-sepupu dia. So saya pernah terdengar dia beri komen pada kakak dia. Si Nazri tu kalau kita cerita, nanti cerita tu mati pada dia. Dia bukan nak cerita pada orang lain. Satu sudut kita bangga. Maksudnya isteri kita percaya yang ada rahsia boleh selamat dekat mulut suami dia. At least macam tu. Barulah orang beri kepercayaan. Kan? So orang boleh cerita apa saja pada kita, tapi kita akan pastikan cerita itu selamat di mulut kita. Kita tak mudah nak buka cerita pada orang lain. Tak. Kalaupun mungkin saya ceritakan dalam kuliah, saya tak sebut siapa. Saya cuma kata, ada orang tu, ada orang ni. Sekadar nak bagi contoh. Kan? So, amanah tu. Jadi orang yang beramanah. Mungkin kita tak boleh nak fulfill semua
Tapi sekurang-kurangnya satu spektrum daripada spektrum amanah yang besar ni, kita berjinak-jinak dengan dia dulu. Kan? Tentang bawa mulut. Kemudian tentang amanah apa? Kerja, amanah masa, amanah anak. Satu-satulah kita buat. Biar orang lain, orang dekat keliling terkesan. Yes, dia ni amanah. Amanah masa pun ya sangat mujahadah. Tu Allah bagi satu tanggungjawab amanah. Amanah isteri di hadapan Tuhan kan. Amanah anak. So jadi orang yang beramanah, ada tanggungjawab. So kerana dia mereka orang beriman pada waktu itu menjadi tempat simpanan barang-barang emas, dan waktu mereka menyeberang lautan untuk larikan diri, mereka bawa sekali emas-emas ni. Kenapa dia tak tinggalkan je? Itulah orang amanah tu. Itulah bukti mereka sangat amanah. Diorang keluar waktu malam, mana sempat nak pergi bagi balik pada tuan rumah. Kalau tinggal nanti kena curi. Aku kena jaga amanah. Bawa angkut emas, bukannya ringan. Berat tuan-puan, berat. Amanah ni berat. Tanya bonda tu, dia punya rantainya tu, 6-7 kilo tu dekat leher dia, berat. Pakai pun waktu raya je. Dia bukan pakai hari-hari. Tu suami kalau tak faham tentang isteri, dia takkan belikan emas yang berat-berat pada isteri dia. Belikan emas yang berat, yang tebal, yang mahal, supaya dia tak jalan ke mana-mana. Kan macam sawah, dekat situ je. Gitu. So, bila dia tak ada barang-barang yang berat, tak tahan dia, dia bolehlah pergi ke sana kemari. Kalau masuk kedai RM2 tu, susah nak keluar. Dah, badan dia ringan. Kalau badan dia berat, ayang nak pergi mana-mana, tak apalah bang, ayang kat sini je. Abang dia lah pergi. Kan? Gitu. Ni pula time cerita sekolah macam ni kan? Boleh singgah-singgah Habib. Gitulah. So, oleh kerana emas itu bukan dari harta mereka, maka Samiri telah menghasut mereka dengan alasan emas tu bukan korang punya. Dan emas itu tak halal untuk korang guna. Emas itu bukan korang punya, emas itu tak halal untuk korang guna. Tu alasan Samiri. Lalu dia suruh kumpul emas-emas tu untuk dileburkan. Kemudian diambil sedikit pasir, dan pasir ni diambil dari bekas tapak kuda Jibril. Kan bila Nabi Musa dijemput naik ke Bukit Tursina, Jibril datang. Yang nampak Jibril datang siapa? Musa Samiri. So diambil pasir dari bekas tapak kuda Jibril tu, dimasukkan dalam mulut patung tu dan dia mula mengeluarkan bunyi. So boleh jadi berbunyi tu, anak patung lembu tu berbunyi. So boleh jadi bunyi tu adalah kerana sihir. Tetapi Bani Israel yang melihat anak patung tu teruja dan percaya kepada kata-kata Samiri, dan mereka mula memuja patung tu sebab Samiri kata ini Tuhan yang ganti sebab Musa pergi jumpa Tuhan yang sebenar. Sementara tu ni Tuhan kamu. Teknologi lebur emas jauh sebelum tu. Firaun tu, dia punya kaya, emas dia. Kan sampai sekarang misteri pembinaan
piramid tu masih belum terungkai. Sampai sekarang, misteri pembinaan piramid tu masih belum terungkai. Orang sekarang pelik macam mana, apa teknologi yang digunakan oleh orang zaman tu sehingga dia boleh angkat bongkah-bongkah batu untuk susun piramid. Setiap satu bongkah batu tu beratnya 5 tan. Setiap satu bongkah batu beratnya 5 tan. Dan kalau engineer, level engineering sekarang nak buat macam piramid tu, okay? Kalau level engineer sekarang nak buat macam piramid tu, mereka perlu bekerja 24 jam dan mereka perlu letak batu seberat 5 tan ini disusun setiap 5 minit. Setiap 5 minit, kerja 24 jam untuk tempoh lebih kurang 20 tahun, non-stop. Baru boleh dapat macam piramid terbesar tu. Ikut teknologi sekarang. Itu belum kira ketepatan. Ketepatan utara, selatan, timur dan barat. Itu belum kira ketepatan antara piramid tu dengan bintang yang ditunjuk ke atas. Simetri. Itu belum lagi, kalau tengok nanti waktu terbit matahari dan terbenam matahari, bayang-bayang yang dihasilkan oleh piramid tu, dia ada corak tertentu. Malah setiap satu sisi piramid tu ada 2 bayang-bayang. Itu teknologi waktu tu. Dan sampai sekarang, orang masih belum dapat. Belum terungkai. Macam-macam teori dah. Macam-macam teori. Tapi tak satu pun belum boleh jawab. Setiap satu bongkah batu 5 tan. Dan dia pula ada chamber, ada banyak chamber dalam piramid tu. Macam mana? Dia buat chamber tu dulu ke? Atau dia letak susun batu dulu ke? Atau macam mana? Tak tahu. Tak tahu. So, kalau setakat kita sebut tentang teknologi, ternyata banyak dah teknologi-teknologi. Orang-orang terdahulu, manusia-manusia terdahulu yang jauh lebih hebat dari kita. Tapi adakah Allah pandang itu semua? Tidak. Allah tak pandang itu semua. Yang Allah pandang ialah bagaimana kita boleh kembali benar-benar taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih bermakna. Kan? So, bila ini semua terjadi, tujuan Allah buat begitu, nak uji mereka. Pada waktu tu, sengaja Allah buat macam tu supaya nak uji. Uji mereka, ketaatan pada Allah dan Rasul. Uji kaum yang bersama dengan mereka, ada yang menegah, melarang atau tidak, ataupun hanya diamkan diri. Menguji Nabi Harun, apa tindakan dia terhadap kaum ini. Dan menguji Nabi Musa, apa yang dia buat nanti waktu dia turun. Namun walaupun masalah ini telah diperbetulkan, Nabi Musa diarahkan panggil 70,000 orang bertaubat. Patung tu dah pun hancur. Namun kisah ini masih lagi menjadi bualan dalam kalangan generasi-generasi baru ni. Siapa yang bawa cerita ni? Orang-orang tua. Dia tak sembah tapi dia cerita. Dulu diorang ada. Kau tahu kau punya atuk nenek tu ada sembah anak lembu. Sembah anak lembu macam mana? Cubalah cerita. Cerita. So cerita tu masih lagi jadi buah mulut. Jadi buah mulut. Oh, kita sangka kita hebat dalam mengumpat. Diorang lagi hebat. Diorang lagi hebat. Kan? So, salah satu cara untuk kita berhenti mengumpat ialah
merasakan, aku punya level mengumpat ni biasa-biasa je, ada yang lebih hebat mengumpat, baik aku tak payah mengumpat lah, serahkan pada dia. Gitu. So, bila berlegar cerita tu, mereka bercakap-cakap sesama mereka, lama kelamaan timbullah rasa yang kata ada keramat pada lembu tu. Yelah, kadang kita kalau bercerita tuan-puan, bukan kita cerita benda yang sebenar. Kita ada tokoh tambah. Malah kadang, contohnya macam ni lah, kita cerita pasal hantu. Kan? Kalau cerita pasal hantu, selalunya kita tak kata aku pernah nampak. Tak. Kita mulakan cerita dengan, kau tahu kawan aku pernah cerita. Pakcik aku pernah cerita. Mak aku pernah nampak. Kau tahu nenek engkau dulu pernah cerita pada mak. Semua orang lain yang pernah cerita, kita sendiri tak pernah nampak pun. Lalu sebab bila kita kata orang lain pernah cerita, maka kita tambah dia punya perencah. Sebab kalau tak betul, orang tu yang salah, orang tu yang cerita. Aku sampaikan je. Gitu. Dan akhirnya timbullah rasa jangan-jangan lembu tu keramat kot. Kita pun suka kan keramat-keramat ni. Sampai dekat KL ni ada nama Taman Keramat. Punyalah kita sangat percaya pada keramat karomah ni. Sampai kat KL ada nama Taman Keramat. Karomah ni kan asal kata dia karim. Karim ni sama ada mulia ataupun pemurah. Kenapa nak karomah? Sebab dia nak special banding orang lain. Dia nak special berbanding orang lain. Karomah. So, kalau dia bangga kalau orang panggil dia, dia tu ada keramat tu. Ustaz tu ada keramat tu. Imam pula tu. Itu kalau dia meludah dekat telaga tu, air telaga tu jadi wangi. Kan? Air telaga jadi wangi apa benda entah. Itu dah tentu air mustakmal, mana boleh bawa buat wuduk. Jadi wangi tu sebab tertumpah minyak wangi. Itu keramat. So, kerana semacam itu, maka bila kisah itu, bila rasa karamah ni dah masuk ke dalam hati, manusia dah meletakkan makhluk sebagai ada karamah, makhluk ada kuasa. Dan ini berlaku dalam kalangan mereka yang tak belajar agama. Sehingga sampai ke tahap mereka mula memuja lembu. Dia tidak puja depan, sembah ke petak. Hati dia rasa, lembu ni ada something ni. Nampak sejarah berdiri. Ini sejadah ni lain macam. Punya banyak sejadah dijual oleh menggali jual kapet tu. Dia nampak sejadah ni lain ni. Sejadah ni ada isi. Punya banyaklah jenis tasbih. Ini kayu koka ni lain. Kau jangan macam-macam. Kayu koka ni lain. Dia ni keras ni. Kayu ni keras. Gitu. Bila dah masuk ke dalam hati, maka Allah arahkan. Mereka disuruh sembelih lembu supaya tidak lagi memuja lembu. Dan ini sekaligus untuk menidakkan pemahaman mereka yang melihat lembu itu ada keramat. Kan?
Macam orang Melayu dekat Rusia. Tak tahulah ada Melayu kat Rusia ke, saya bagi contoh je. Kan, Melayu kat Rusia tu dia ada yang menganggap ada keramat pada kain kuning, keris-keris. Cuba kalau kita suruh bakar benda tu. Marah, sanggup bertikam. Cuba kalau kita suruh buang, bakar kain kuning tu. Cincin, keramat, keris. Kalau kita suruh bakar, dia akan respon. Qalu atattakhiduna huzwa. Are you out of your mind? Gitu. Are you out of your mind? Atattakhiduna huzwa. Kau ingat kami ni main-main? Kau saja nak main-main dengan kami? Jawapan sudah digazetkan 1,500 tahun dulu waktu Quran turun. Kalau kita provoke orang pada hari ini, cuba bang bakar cincin tu bang. Kau jangan macam-macam. Kau ingat benda ni main-main? Atattakhiduna huzwa. Kau ingat benda ni lawak? Jawapannya sama. Standard. Sebab yang menghasutnya syaitan ada jawapan yang standard tu je. Dia tak terfikir jawapan yang lain. Selama ni mereka hanya guna silibus jawapan yang sama dari dulu sampai sekarang. Sama pattern. Syaitan yang menghasut pun sama. Oh, rupanya syaitan, dia tahu menghasut. Tapi dia tak tahu dia ada tak buat kursus penambahbaikan. Kursus penambahbaikan. Jom kita buat kursus, kita bagi jawapan lain lah. Lebih kurangnya jawapannya. Atattakhiduna huzwa. Kau ingat kami ni barang ejekan? Sebab pada mereka, arahan dari Allah adalah sindiran, ejekan terhadap apa yang mereka buat. Mereka akan rasa berat kerana ada rasa sayang dan kecintaan pada benda tu. Kalau dulu, sekarang dah tak ada dah. Sekarang dah kurang. Kalau dulu, kan baby-baby tu dia ada gelang, tangkal. Kan bila ada bomoh tu, okey, ni pakai tangkal ni, nanti baby ni boleh sembuhlah dari penyakit apa nama? Kuning ni, kuning. So buat tangkal. Bayangkan waktu dia dah ikat tangkal tu, kita ambil gunting, kita gunting. Gunting depan dia. Dah tentu kita kena marah. Why? Sebab di hati dia, benda tu sudah melekat jauh ke dalam. So kadang ada orang-orang yang nakal, orang-orang yang tahu agama ni nakal, saja nak mengusik. Nak tengok respon daripada mereka-mereka yang percaya pada benda ni. Dan ternyata responnya tu sama. Sama. Bila kita lihat semacam itu, maka semakin kita percaya benarlah Quran yang turun ini tidak mengandungi sebarang keraguan. Bayangkan Allah cerita sampai ke tahap respon orang tu pun sama daripada dulu sampai sekarang. Respon orang tu, respon kot. Orang tu bercakap, respon dia pun sama. Satu sengaja Allah datangkan cerita dalam bentuk dialog. Supaya kita boleh nampak, betul lah cara dia jawab pun sama lah dengan Bani Israel. Sama. Sebab sudah ada sembahan lain. Sudah ada berhala lain dalam hati. Sudah ada berhala lain.
So, begitulah yang terjadi pada Bani Israel ketika Nabi Musa memberi arahan. Maka mereka merasakan Nabi Musa main-main dan mengejek mereka. Dan bagi Nabi Musa tak akan berjenaka dalam hal ehwal agama terutamanya. Lebih-lebih lagi bila dia melibatkan arahan dan suruhan dari Allah. Dan sepatutnya seorang ahli agama, dia tak boleh nak berjenaka dalam bab hukum. Dan ia adalah satu kesalahan. Kan? Betul. Akan ada tali hitam dekat pinggang tu. Ingat pakai tali pinggang. Kalau setakat pakai tali pinggang kain macam tu sampai lebam, baik belikan dia tali pinggang leather. Mahal pun mahal. Ada lambang LV. Gitu. Tapi begitulah. Dan ialah kita berharap agar sebarang bentuk kesalahan-kesalahan semacam ini yang menuju kepada syirik besar ni, ini syirik kecil, menuju kepada syirik besar tu mati pada generasi kita. Kita tidak lagi meneruskan. Ya, mungkin orang terdahulu, atuk nenek ke, ataupun orang terdahulu yang masih belum dapat grab, dapat kefahaman yang sebenar, diorang buat tanpa mengetahui apa-apa pun. So, generasi kita ni lah memutuskan rantaian tu. Sebab benda ni dia akan timbul balik. Dia akan timbul balik. Yang timbulkan siapa? Orang yang kurang pengetahuan tentang agama. Orang yang kurang pengetahuan tentang agama. So, nanti bila anda berhadapan dengan benda ni, lihat pula orang yang apa? Sama label dengan kita, sama umur dengan kita buat benda tu, okey, dia tak tahu. So, kita lah kena betulkan. Kita lah kena betulkan. Jangan sampai generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, ambil tahu tentang benda ni. Dan moga Allah peliharalah anak cucu keturunan kita dari terjebak perbuatan yang semacam ini. So, itu pendapat pertama. Kenapa kisah lembu betina ini muncul? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah kisah yang selalu kita dengar tentang lembu betina. So, pendapat pertama tadi adalah tentang syirik. Kerana dulu mereka menyembah, kemudian ada rasa, dia tidak menyembah tapi rasa keramat, maka Allah nak musnahkan terus perasaan lembu tu dalam hati. So, pendapat kedua, ada yang kata kisah ni terjadi ketika berlaku pembunuhan dalam kalangan Bani Israel. Seorang lelaki telah membunuh pakcik dia sebab nakkan harta. Yelah, tunggu pakcik dia tu mati lambat. Kan? Pakcik tu dah tua, tunggu-tunggu tak mati-mati, tunggu-tunggu tak mati-mati, lambat nak mati, dia bunuh. Dia bunuh. So, selepas dia bunuh, dia letak mayat pakcik dia tu di kampung sebelah. Dan dia tuduh pula orang kampung sebelah yang bunuh pakcik dia. So, hasil dia gaduh. Mereka berbantah-bantah, bergaduh. Siapa yang bunuh lelaki itu? Sampai ke tahap hampir terjadi peperangan antara puak-puak yang bertelagas. Setakat bertumbuk tu dah berlaku dah. Hampir terjadi peperangan. So, bila
bila mereka bawa masalah tu pada Nabi Musa, so baginda sampaikan arahan Allah untuk sembelih seekor lembu betina. Kan, kes pembunuhan bawa ke mahkamah, hakim kata, okey, sembelih lembu betina. What? Apa kaitan cari pembunuh dengan sembelih lembu? Maka mereka tuduh Nabi Musa, kau jangan main-main Musa. Kami nak cari pembunuh, bukan nak sembelih lembu. Ni apa kaitan sembelih lembu? So dia tuduh Nabi Musa main-main. Cuma tuan-puan, walaupun kisah ini masyhur, terkenal, tapi dia pada level dengar boleh, percaya jangan. Sebab dia adalah Israiliyat. Dan Israiliyat, dia tak boleh digunakan dalam tafsir Quran. Dengar boleh, percaya jangan. Dengar macam kita dengar kisah kancil dengan kura-kura macam tu lah. Kura-kura dengan arnab macam tu. Gitu. Ya, dulu ada yang baby pungut tu kan, sebab dia sakit, kita buang. Lepas tu pungut balik. Tak tahulah kebenarannya macam mana. Tapi elok je baby tu lepas tu kan, terus baik kan. Dah sebab dah dapat ubat hospital, baiklah. So, bila respon begitu daripada Bani Israel, Nabi Musa terus minta perlindungan pada Allah. Qala a'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Ini sifat dan perangai Nabi. Bila dia berhadapan dengan kaum dia dan kaum dia tak terima. Terutamanya Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa ni kuat. Dia boleh guna kekerasan. Dia boleh paksa dan guna kekerasan. Tapi itu bukan jalan dia. So, Nabi Musa mohon perlindungan pada Allah. Nabi Musa kembalikan pada Allah. Nabi Musa tak berjenaka, dia tak main-main. Dan dalam hal ini, Nabi Musa minta perlindungan, kembalikan pada Allah. Dia minta perlindungan apa? An aku naminal jahilin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari menjadi orang jahil semacam mereka. Jahilin, an aku naminal jahilin. Iaitu jahil seperti kamu Yahudi yang memuja lembu tu. Jahil maksudnya jahil syariat. Itu akibat kalau orang yang tak guna akal. Macam orang sekarang kan, sampai lembu mereka tak sembelih. Lembu tu punya dia hormat, dia tak sembelih. Sehingga lembu tu mati sendiri. Punyalah dia hormat pada lembu, diagungkan lembu, dijadikan Tuhan. Lembu ada surat beranak. Dan punya dia hormat lembu sampai dia tak jaga lembu, biarkan lembu membiak, sangat banyak lembu liar dan biarkan berkeliaran dalam bandar. Siapa yang khianat pada lembu, pasti akan dimarah dan boleh sampai berperang. Kan kadang-kadang mereka terpaksa juga menghalau lembu tu. Kan kereta api nak lalu, lembu duduk kat tengah-tengah, terpaksalah halau. Tapi orang yang nak tangkap lembu kena mengadakan upacara berlindung dengan dewa untuk bawa lembu tu. Sebelum tangkap, mereka kena puja dulu.
Mereka kena puja. Itu bukan kat sini lah. Itu tempat lain. Di satu tempat lain dalam dunia ni. Bayangkan orang Islam dekat situ yang nak makan daging lembu, kena bela lembu, senyap-senyap, jauh dari penduduk lain. Kalau nak sembelih, sembelih sorok-sorok lagi waktu Idul Adha. Mana boleh terang-terang tunjuk? Jika tidak, akan jadi masalah. Orang akan cari. Sebab mereka kata orang Islam bunuh Tuhan dia. Dan masalah ini sangat berat. Bayangkan dekat Malaysia pun pernah jadi isu. Sebab orang Islam sembelih lembu korban di kawasan sekolah yang ada pelajar kaum tu. Dia kata kalau nak sembelih kat masjid lah, sekolah. Sekolah. Kita dah susah. Nak jaga sensitiviti itu, sensitiviti ini. Sedangkan penyembelihan lembu ada dalam agama. Dan agama rasmi negara, agama Islam. Dan memang lembu untuk dimakan pun. Itu problemnya kalau salah memilih Tuhan. Itu problemnya kalau salah memilih Tuhan. Kenapa pilih Tuhan yang boleh disembelih? Kan? Gitu. Dan dia bukan tak ada sokongan, ada sokongan. Kan 2-3 tahun waktu PH menang. Suara-suara yang mula condemn aktiviti korban ni. Dia mula condemn Nabi Ibrahim sendiri. Dia kata betul ke aktiviti korban ni? So asalnya korban tu datang daripada mimpi Nabi Ibrahim. Yang dia kata mimpi tu boleh jadi dari syaitan. Sampai macam tu. Sampai macam tu. So, kalau kita tengok, kenapa Nabi Musa kata, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah dari menjadi orang yang jahil. Perlu difahami jahil, maksud lain bagi jahil adalah gagal kawal emosi. Gagal kawal perasaan. Gagal kawal nafsu. Rupanya dia menganggap itu keramat, ini keramat, itu semua nafsu dia, emosi dia. Emosi dia yang dia rasa benda tu keramat, sedangkan dia tak ada sebarang bukti yang kata benda tu keramat. Jahil, ya, selain daripada maksud bodoh, jahil juga bermaksud gagal kawal emosi. So, perkataan Nabi Musa ini ada dua maksud besar. Maksud besar pertama, ya Allah, aku berlindung daripada kaum-kaum yang tak tahu apa benda ni. Aku berlindung padamu dari kaum yang bercakap ikut suka dia, yang tak tahu apa benda. Sedangkan ini arahan daripadamu, dia boleh pula melawan. Dia boleh pula ingat aku main-main, aku berlawak. Itu maksud pertama. Maksud kedua, ya Allah, lindungi aku daripada gagal kawal emosi. Kalau aku dah geram dah ni. Kan, aku dah geram dah ni. Kalau aku tempeleng sorang-sorang meninggal pula. So, Nabi Musa sedang mohon perlindungan pada Allah.
dari gagal kawal emosi sendiri dan daripada orang-orang yang gagal kawal kebodohan. Bodoh tu ditunjuk-tunjuk, tak nak simpan. Ya. So kita boleh guna doa-doa semacam ini. Kadang kan kita ialah berhadapan dengan, kita tak geram dengan orang jiran sebelah, tak, kita geram dengan anak. Anak kita buat itu, anak kita buat ni, bacalah doa ni, ya Allah, aku geram ni Allah. Auzubillahi an akuna minal jahilin. Supaya aku tak termasuk dalam orang-orang yang gagal kawal emosi. Lawan bagi jahil ialah akal. Lawan bagi jahil ialah akal. Akal dalam bahasa Arab, hurufnya ialah ain, qaf, lam. Ain, qaf, lam. Akal. Akal ni, maksud asalnya ialah ikat. Mengikat. So, waktu tu orang-orang Arab ni, bila dia bermusafir, naik unta ke, naik kuda ke, bila dia sampai satu tempat, dia nak berehat, dia akan keluarkan tali ikatan, dia ikat unta dia ke pokok, ataupun kalau filem cowboy tu, dia ikat kuda dia dekat luar tu kan, luar kedai, sebelum dia masuk dalam kedai. Dia ikat dekat situ. Tu iqal nama dia, iqal. So dia ikat dan dia masuk kedai. So kalau dia nak jalan, dia buka ikatan tu, dia gulung, dia letak atas kepala. Itulah kita nampak orang-orang Arab tu, orang Saudi, dia letak tali atas kepala tu. Asalnya tali unta. Eagle, dia dah jadi budaya dia, eagle. Dipanggil eagle. Sebenarnya iqal, ikatan. Dan daripada iqal ni lah terbit perkataan akal. Akal ialah kita berjaya mengikat emosi kita, mengikat nafsu kita supaya tak terbawa-bawa dengan kehendak nafsu. Bukan asal nak sebut aja, itu tak ada akal. Asal rasa nak memaki. Berjaya kawal lidah daripada memaki. Berjaya kawal emosi daripada terlalu marah. Berjaya kawal itu dan ini, tindakan. Itu berakal. Yes, akal yang berjaya mengikat akan jadi orang berakal. Baru ada akal. Itu lawan dia jahil. Jahil ni dia tak berjaya nak mengikat, tak berjaya nak kawal. So perkataan Nabi Musa dia ada dua cabang. Satu berkaitan dengan mereka yang bercakap ikut suka, berdepan dengan arahan Allah, dan lagi satu tentang diri dia yang takut tak terkawal. Baru ada akal kan? Gitu. So rupanya tuan-puan, bila kita tahu kalimah-kalimah ni dengan lebih jelas kan, lebih dalam, lalu kita lalui perkataan tu hari-hari, barulah kita rasa boleh relate. Okey, aku kena berakal ni, aku tak nak jadi orang jahil. Baru kita boleh relate. Gitu. Dan kita akan nampak automatik orang-orang yang kategori jahil. Dia bercakap ikut suka dia. Tidaklah kita kata dia jahil, tapi itulah ciri-ciri kejahilan. So lama kelamaan kita akan boleh dah mengasah diri. Macam mana aku nak ikat?
Waktu bila aku kena ikat ni? Waktu eager nak bercakap, cuba ikat. Kuat-kuat. Terutamanya, bila kita sedang jumpa kawan-kawan lama dan kita sedang ke arah nak mengumpat pula orang lain. Tu, nak ikat perkataan tu. Kita tahu story tentang orang tu. Tapi kita nak ikat ni. Yang itu latihannya tu Allah akan beri ganjaran luar biasa. Biar cerita tu mati di mulut kita. Kan? Barulah kita lahirkan komuniti orang-orang yang faham tanggungjawab individu dan tak adalah berlegar cerita-cerita yang tak elok. Kan? Apa Angelo ni apa benda nak? Hafiz Rosdi. Dia tahu cerita tu tapi kita tidaklah canang pada orang lain. Gitu. Kita, kalau sampai cerita tu pada kita, kita matikan. Orang tanya, kau tahu apa-apa? Tak, aku pun tak tahu. Aku bukan ikuti perkembangan. Macam tu je. So, saya rasa benda ni dia sangat beri impak terutamanya pada wanita. Sebab wanita, dia punya word sehari kan banyak. So, dia nak mengawal. Lagi satu, wanita ni, cara dia release dia punya tekanan, apa jenis tekanan, adalah dengan dia meluahkan. Berbeza dengan lelaki. Lelaki lebih suka diam. Tapi wanita, bila dia berjaya ikat tu, itu mujahadahnya luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Begitu. So, moga-moga setiap usaha kita tu kecil ke besar, Allah terima dan Allah nilai sebagai ibadah di sisi Allah. So, esok kita akan sambung ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Asalnya mereka kata, engkau jangan main-main Musa. Tapi rupanya terpakai juga arahan tu datang daripada Allah dan mereka minta penjelasan lanjut. Lembu yang macam mana? Gitu. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama pada pagi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Syukran jazilan kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang bersama kita tadabbur ayat 67 surah Al-Baqarah, antara itibati iaitu sifat buruk Yahudi yang banyak bertanya serta mempersoalkan tentang hal-hal berkaitan agama dan ingkar terhadap ketaatan dan perintah daripada Nabi Musa dan juga Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat, menjadikan ibrah pengejaran apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada memiliki sifat-sifat buruk seperti orang-orang Yahudi, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah duha kita pada pagi ini. Dan kuliah kita seterusnya nanti pada pukul 5.15 bersama dengan Imam Farid bin Sya'ri untuk kuliah Asar, iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Jadi sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini, mohon Ustaz baca doa, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, wahai Tuhan kami berusaha untuk memahami kalam-kalam-Mu, ya Allah. Bantulah kami untuk memperteguhkan iman kami, ya Allah. Bantu kami untuk sentiasa berada di atas landasan jalan-Mu yang benar, ya Allah. Bantu kami untuk sentiasa dapat mengikat hati dan perasaan kami berdasarkan akal yang Engkau beri. Dan bantu kami agar kami tidak terjerumus ke dalam perangai orang-orang yang jahil, yang gagal mengawal emosi. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hadirnya kami pada hari ini, Allah, semata-mata untuk mengingati, memahami dan mempelajari kalam-Mu, ya Allah. Terimalah dari kami, ya Allah. Terimalah apa yang kami pelajari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya